wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Yang dihormati pengerusi surau beserta jawatan kuasa, tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, pimpinan masyarakat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah. Pertamanya syukur kita dapat sama-sama terus mengimarah rumah-rumah Allah, dan mudah-mudahan pada malam ini tazkirah ana cuba ringkaskan sebaik mungkin, memandangkan malam ini tazkirah kita yang pertama, dan mudah-mudahan kita dapat terus lagi dengan solat-solat sunat tarawih, dan terus kita dapat mengimarah dengan seoptimum mungkin mudah-mudahan pada tahun ini dan tahun-tahun yang seterusnya. Difahamkan malam ni malam pertama tazkirah, nama pun tazkirah, lebih kepada saling ingat memperingat. Maka ana cuba mulakan pada malam ini dalam bentuk mudah-mudahan kita dapat the big picture of Ramadan. Kita dapatkan gambaran besar Ramadan supaya kita dapat skor setiap angle yang ada pada bulan Ramadan. Dengan bahasa lain, mind setting kita kena betul supaya kita nampak mana ruang-ruang yang ada. Contoh, umum masyarakat kita bila sebut bulan Ramadan sangat sinonim dengan bulan puasa. Tak ada salah. Cuma takut-takut kita terperangkap dengan perkataan bulan Ramadan, bulan puasa, full stop. Sebab puasa hanya sebahagian daripada aktiviti yang ada di bulan Ramadan. Maka kalau kita sebut bulan Ramadan, bulan puasa semata-mata, that's why mungkin ada di kalangan masyarakat kita tak skor ruang-ruang yang besar dan mahal di waktu malam. Sebab puasa hanya bermula dengan subuh, berakhir dengan maghrib. Tapi kalau kita nampak apakah output yang kita nak, insya-Allah kita akan rasa tamak nak rebut segala apa yang ada di bulan Ramadan. Sebab itu, jom Ramadan betul-betul mendidik kita kenal diri kita, kenal agama, bukan dari mulut orang, tapi kenal agama daripada kalamullah. Ini benda yang asas. Sebab hari ini kita banyak terbentuk dengan apa orang kata. Hatta nak define apa itu agama, apa itu Islam, apa pandangan Islam pun kadang-kadang kita terperangkap dengan apa orang kata. Dalam bahasa moden, kita terperangkap dengan apa yang dipanggil dengan persepsi. Sebab tu setengah orang, kakak, kenapa kakak nak puasa tahun ni? Apa kakak punya target? Kakak nak kurangkan berat badan, nak kurus. Itu kata orang, pengalaman orang. Nak kata salah, tak salah, tapi that's not the main goal. Kenapa kita berpuasa? Seorang lagi kenapa? Jimat, breakfast tak payah, lunch tak payah, buka pun kita carilah ada orang nak sponsor. Jimat 1000 tuan sebulan, contoh. Pun okey, tapi bukan goal. Samalah kalau kita buat analogi anak pergi sekolah. Nak apa anak pergi sekolah? Minta maaf, kadang-kadang bapa yang terlalu bersungguh-sungguh sampai anak terperangkap pergi sekolah nak kejar A. Tak salah, tapi sempitnya kalau anak itu fokus A. Sampai takut dia dapat straight A, sekolah rendah, sekolah menengah, university, fourth land. Tapi jangan tiba-tiba dia tak nampak A yang besar sebagai orang Islam, akhlak dia. Dia sanggup untuk dapat A, dia tiru. Dah besar dia rasuah. Dia sanggup nak A, dia sanggup beli soalan bocor apa bagai. Na'udzubillah. Kita nak A, betul nak A, tapi kita nak akhlak. Dan kita nak, jangan tiba-tiba dapat straight A, tak ada Allah dalam hidup dia, tak ada fikir apa-apa. Yang tu kita takut dan sayang sangat. Kalau generasi akan datang makin lama makin teruk. Siap boleh nyanyi lagu raya, ajak judi, dah tak rasa apa-apa. Jangan salahkan bangsa lain cepat sangat. Kadang-kadang itu datang dari kelemahan kita sendiri. Maka kita kenal Ramadan bukan begitu. That's why menarik tuan-tuan, dia sebut Ramadan, kita tak payah menerawang Al-Quran yang sebegitu besar. Solat merata, depan, belakang, atas, bawah ada cerita tentang solat. Tapi bila sebut tentang puasa, bila sebut tentang Ramadan, sepertinya Allah kumpulkan gugusan ayat-ayat Ramadan
pada suratul Baqarah ayat 183 hingga 187. Tak sempat saya nak kupas tu. Cuma saya cuba simplify dengan 3 poin. Poin yang pertama, nak dapatkan the main goal, kenapa kita berpuasa? Tengok ayat 183 yang saya yakin kita akan ulang-ulang. Ya ayyuhallazina amanu, keyword nombor 1 amanu. Kutiba alaikumusiyam, siyam, puasa. Perkataan kedua, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Takwa, keyword yang ketiga. Iman, siyam, puasa, takwa. Kalau saya cuba simplify dalam bahasa yang mudah, ibarat kita guna IPO system ataupun IPO model. Input, proses, output. Input yang paling penting nak masuk Ramadan, nak berpuasa adalah iman. Kalau tak ada iman, minta maaf, ibarat kalau budak tadi pergi sekolah, dia just follow the flow. Dia pun tak tahu apa dia nak. Kenapa pergi sekolah? Tak tahu, mak kejut, siap, pergi je lah. Dia just follow the flow. Maka minta maaf, sembahyang subuh, kita yakin semua orang sembahyang subuh. Apa yang membezakan subuh seseorang Muslim? Iman. Dia percaya tak? Sembahyang berjemaah jauh lebih besar daripada sembahyang seorang-seorang. Iman itu yang akan push. Kejut isteri, kejut anak. Nak sembahyang subuh? Rugi ni kat rumah. Surau buka ni tahun ni. Jom pergi surau. Iman yang akan push. Nak awal waktu, nak berjemaah, nak khusyuk, iman. Sembahyang semua orang sembahyang. Puasa semua orang puasa. Tapi iman inilah yang membezakan. Untuk nak kembangkan maksud iman, tuan-tuan perasan tak? Bulan Ramadan ada banyak peristiwa besar. Saya simplify 3 cerita besar bulan Ramadan. Yang pertama, cerita besar bulan Ramadan adalah Perang Badar. Perang yang tak logik. First time perang. Tiba-tiba 313 orang Islam yang baik-baik, yang bukan muka perang, nak berdepan dengan 1000. Yang memang kaki pukul, kaki gaduh, kaki perang. Datang jauh-jauh memang nak bunuh Nabi. Tapi Allah tunjuk 313 ini menang dengan kekuatan iman. Ini kemuncak tuan-tuan, sampai sanggup mati untuk agama Allah. Ini kemuncak iman dan berlaku pada bulan Ramadan, tahun pertama berpuasa. Baru 17 hari puasa, perang. Iman. Kedua, bulan Ramadan kita akan sambut nuzul Al-Quran. Minta maaf juga pasal iman. Berapa ramai hari ini orang mula ragu-ragu dengan Quran. Boleh pakai ke ustaz cerita Quran ni macam cerita dulu je. Dah tak relevan zaman sekarang, macam-macam. The point is, cuba kita ingat balik, apakah ayat pertama yang turun kepada Nabi SAW? 6,236 ayat, punya banyak ayat Quran yang turun. Agak-agak tuan-tuan, ada tak ayat yang Nabi tak boleh buat? Semua Nabi boleh buat. Suruh kahwin, Nabi kahwin. Suruh perang, Nabi perang. Tapi ada satu ayat sampai kesudah sebenarnya Nabi tak boleh buat. Ayat pertama turun kepada Nabi. Apa ayat pertama turun? Iqra. Apa maksud Iqra? Nabi boleh tak baca? Sangat menguji iman Nabi. Memang aku tak pernah baca, aku tak boleh baca. That's why Malaikat Jibril perlu Iqra. Apa jawab Nabi? Ma'ana biqari. Aku memang tak boleh baca. Jujur Nabi jawab. Pakai logik kalau kita guna bahasa orang sekarang. Perlu lagi buat baca. Betul, aku tak boleh baca. Aku tak boleh baca. Tapi kali ketiga perlu. Apa cara Nabi, Malaikat Jibril? Iqra bismi rabbik. Baca Muhammad. Allah yang jadikan kau tak boleh baca. Aku pun tahu kau tak membaca. Dan kau tak boleh baca pun. Tapi ingat, ini perintah Allah. Engkau naik Bukit Hira ni nak apa sebenarnya? Kan kau nak cari panduan, nak cari petunjuk. Allah bagi nombor 1, kena membaca untuk kita. Dan Nabi seolah-olah mengajar kita. Yes, logik, semua orang pakai logik. Islam pakai logik. Tapi minta maaf orang Islam, there is something beyond logic. Namanya iman. Boleh tak boleh baca, bukan dengan nama kau Muhammad, baca dengan nama Tuhan kau. Lucy, kau ceramah, kau kuliah, kau jangan ceramah pakai nama kau. Jangan nak tunjuk kau tu hebat. Bukan nak tunjuk kau pandai. Engkau bercakap, kau nak jadi apa pun, kerja kau atas muka bumi, tunjukkan Allah tu hebat. Bawa nama Allah, bukan nama kita. Kita jadi suka bergaduh sebab semua orang sibuk nak bawa nama sendiri.
Cuba semua orang Islam bawa nama Allah. Wih, hebat lah kau. Aku tak ada, ni semua Allah yang. Kaya yang kau, Allah yang bagi. Anak kau pandai, tak, Allah punya. Aku tolong-tolong macam aku tak tahu. Aku tak ada apa, Allah yang bagi. Kita akan bersatu tuan-tuan dengan nama Allah. Dan benda ini berlaku di bulan Ramadan sangat menguji. Tuan-tuan, banyak ayat Quran yang kita dah tolak ke tepi. Tapi Allah kata baca. Contoh saya beri tuan-tuan soalan. Cuba kalau kita katakan datang satu idea daripada mungkin pengurus surau, jom kita umat Islam bersatu. Apa respon logik kita? Bersatu. Macam tak boleh dah. Kita terus respon dengan logik. Sedangkan bersatu itu perintah Allah, bukannya manusia. Allah yang suruh umat Islam bersatu. Tapi belum apa-apa kita dah cakap, mana boleh, anak beranak aku pun bergaduh. Kita jawab, bukannya kita nak, okey kalau itu perintah Allah, aku akan cuba habis baik. Macam mana nak satukan keluarga aku dulu. Contohnya. Dan ketiga, bulan Ramadan sangat menguji iman. Semua orang Islam tahu di dalam bulan Ramadan ada satu malam yang luar biasa, Lailatul Qadar. Imanlah yang akan bangunkan kita. Takkan nak tunggu 10 malam terakhir. Ibarat orang nak main badminton All England jadi juara, bukan masa tu dia nak main. Dia mesti buat preparation dari awal sebab dia percaya aku boleh dapat. Kalau kita percaya memang malam tu ada, kita tak akan main-main tuan-tuan. Sebelum Ramadan kita buat training lah, nak cuba bangun. Sebab kita tahu malam tu bukan malam biasa-biasa. Kalkulate lebih kurang 83-84 tahun punya kerja dapat dengan satu malam je tuan-tuan. Dan dia ada bulan Ramadan. So, imanlah pemangkin. Puasa is just the process. Proses untuk dapatkan outcome yang kita nak, takwa. Takwa yang kita nak cari, bukan puasa. Puasa itu proses. Tapi takwa yang kita nak cari. Supaya menurunkan iman kita, keluar Ramadan, aku jadi orang yang sangat takutkan Allah. Aku boleh makan siang hari Ramadan, tapi aku ada Allah, aku tak berani. Tak ada orang tahu pun aku buat apa. Luar Ramadan pun, puasa tak puasa, aku dah develop 30 hari, 40 hari, dah jadi habit. Dah jadi lifestyle. Aku bukan tengok kerana ada polis, tak ada polis, ada SPRM, tak ada. Aku ada Allah, aku tak berani buat benda pelik-pelik. Bukan soal mak bapak, aku ada Allah. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, tuan-tuan kalau tengok ayat tentang puasa itu, tengok ayat 185. Syahrul Ramadan alladhi unzila fil Quran. Allahu Akbar. Perkataan syahrul. Syahrul ni apa maksud dia? Bulan. Tapi dia bukan bulan yang ke atas. Bulan yang ke atas tu namanya qamar. Anak bulan namanya hilal. Bulan mengambang penuh namanya badar. Itu bahasa Arab, very specific. Syahr bukan moon, tetapi month. Month. Bahasa Melayu semua bulan. Okay? English month. Tuan-tuan, setahun ada berapa bulan? 12 bulan. Subhanallah. Tuan-tuan kalau baca Quran tadarus, tuan-tuan akan jumpa daripada awal Al-Fatihah sampai An-Nas, perkataan syahr muncul 12 kali. Bukan kebetulan. Allah Maha Sempurna, Maha Bijaksana. Dan tahu tak tuan-tuan, Syahrul Ramadan itu 185 Al-Baqarah, kali pertama perkataan syahrul muncul. Al-Fatihah tak ada, Al-Baqarah semua tak ada, 185 first. First itu datang package dengan perkataan Ramadan. Datang second, third. Tahu tak tuan-tuan di manakah perkataan syahr yang terakhir dalam Al-Quran? Last kat belakang, surah lazim. Semua hafal. Perasan tak perasan je. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Allahu Akbar. Hebat Allah. Yang syahr yang terakhir cerita tentang Lailatul Qadar. Syahr yang pertama cerita tentang Ramadan. Allah tuan-tuan bukan manusia punya karangan. Allah. Dia suruh kita geledah, cari, jumpa, bangga Allahnya. Itu yang kita nampak, yang tak nampak lagi macam-macam. Sebab itu kita kata syahr Ramadan, tuan-tuan 12 bulan. Biasa tak tuan-tuan dengar kisah dalam Quran tentang 12 adik-beradik? Kisah Nabi apa tuan-tuan? Nabi Yusuf. 12 adik-beradik, ada tak nama adik-beradik Nabi Yusuf yang tuan-tuan jumpa dalam Quran? Ada. Bunyamin ke apa tak ada dalam Quran, nama Yusuf saja. Tuan-tuan, dalam Al-Quran ada 12 bulan, syahr ada 12 kali. Ramadan je satu-satu nama bulan yang ada dalam Quran. Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah semua tak ada.
macam ada persamaan. Datang Yusuf, tak nampak dah adik-beradik yang lain. Tuan-tuan, datang Ramadan, tak nampak dah benda lain. Tak sempat dah nak sibuk benda lain. Bulan-bulan lain terlalu kecil. Kita akan fokus betul-betul Ramadan. Cuma tuan-tuan, apa maksud Ramadan? Ramadan panas. Ramadan panas sangat-sangat. Tuan-tuan, kalau Bukit Mahkota panas, kita minta apa turun ya Allah? Hujan. Itu logik akal kita. Allah tunjuk syahrul Ramadan, panasnya bulan Ramadan. Unzila fihil Quran. Panas, hujan biasa. Tapi kalau panas, Allah dah turunkan Quran, tuan-tuan. Ekonomi kita panas, cukup-cukuplah pakai sistem kapitalis. Panas, sangat tak adil. Sosial kita dengan sugar book, sugar daddy, dengan LGBT, nak murtad apa bagai, kembalilah kepada Quran. Allah dah turunkan lama. Politik kita lagi macam-macam pelik-pelik berlaku. Sejukkan dengan Al-Quran. Kita banyak pakai logik tapi tak pakai dah Quran. Allah dah ajar dah, kembali kepada ini, selesai. Hudan linnas. Kalau kat Alif Lam Mim, hudan lil muttaqin. Yang ni general. Semua orang, nas ni orang kafir ke orang Islam, semua akan jadi sejuk bila boleh pakai Al-Quran. So Ramadan bukan setakat bulan puasa, dia bulan Quran. Jom kita geledah. Kalau boleh tazkirah yang ada, fokus ayat-ayat Quran, geledah apa yang imam baca. Supaya kita nampak, bukan setakat habiskan tarawih, tapi kupas iman apa surah apa, nanti tazkirah, ambil ayat itu contoh. Dan poin terakhir yang ketiga, sebagai penutup, kita start puasa hari apa itu? Selasa. Kenapa kita start puasa hari Selasa? Sebab kita nampak. Soalan jujurnya, siapa yang tengok anak bulan? Siapa tengok sini? Datuk ada tengok ke? Haji ada tengok? Tak tengok kan? Tapi kenapa puasa? Sebab kita percaya dengan orang yang tengok anak bulan. Itu tuan-tuan simple bagi saya. Allah ajar kita respect the authorities. Itu kerja dia, kita percaya. Tapi minta maaf, hari ini perasan tak tuan-tuan, orang Islam, kita rasa kita semua benda kita pandai. Buat SOP, ni semua Freemason lah, Illuminati lah. Vaksin, muncul anti-vaksin. Semua orang nak jadi doktor. Semua orang nak jadi mufti. Apa nak jadi kita? Saya takut itu semua didikan komunis, didikan sosialis. Bentuk pemikiran kita lawan, semua itu dilawan. Islam tak ajar macam tu, tuan-tuan. Jangan sampai anak tak hormat mak bapak. Sebab anak rasa mak bapak aku bodoh, aku ada 7 PhD, bapak aku SPM pun tak ada. Kalau itu didikan kita, rusak. Sebab tu imam, kita kenal ke imam? Saya tak kenal, tapi nampak orang muda. Saya tak kisah, tak kira lah. Kita respect dan kita semua seronok jadi makmum. Kita tak nak jadi imam. Bagi dia percayaan. Bilal buat kerja Bilal, kita jadi makmum. Tapi kalau pemikiran kita semua benda kita nak condemn, nak kritik, bukan tak salah, saya cakap pun salah, silakan tegur. Tapi macam ni kita tegur, tuan-tuan. Subhanallah. Islam tak ajar imam bodoh. Salah manusia, tapi tegur dengan nama Allah, bukan dengan nama kau. Jangan tunjuk pandai. Tapi masyarakat hari ini semua orang tunjuk pandai dengan media sosial, dengan apa pengaruh yang ada. Semua benda kita. Jadi kita gaduh. Semayang alhamdulillah semua damai. Mudah-mudahan inilah yang kita nak bawa dalam kehidupan kita. Anak hormat mak bapak, pelajar hormat guru, pensyarah, polis kita boleh hormat. Semua orang buat kerja masing-masing. Respect each other. Bukan tak boleh tegur dan bukan tak salah. Semua orang ada salah. Tapi cuba tegur macam mana kita tegur dalam solat. Kalau salah, subhanallah. Yang tak pernah salah, maha suci Allah saja. Mudah-mudahan inilah antara yang kita cari. Takwa, orang yang boleh follow disiplin, follow rules. Macam anak di sekolah dapat A tapi tak ikut disiplin, kacau. Mudah-mudahan inilah antara didikan. Sebab tu tuan-tuan, cuba tengok, habis Ramadan datang 1 Syawal. 1 Syawal kita panggil apa? Aidul Fitri. Itu end in mind kita. Kita kembali merayakan fitrah kita. Fitrah kita apa? Kita boleh ikut sistem, kita boleh ikut arahan, kita takut kepada Allah, kita suka sedekah, kita suka senyum, kita rasa hidup kita ada Allah. Itulah fitrah yang mudah-mudahan kita cuba capai pada Ramadan kali ini. Dan mudah-mudahan bukan setakat 1 Syawal, sepanjang hidup kita mudah-mudahan
kita akur dengan sistem Allah Subhanahu wa taala. Minta maaf kalau ada salah silap, saya pun manusia biasa. Syukur dapat jumpa tuan-tuan, hilang rindu. Yang baik semua daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang salah, yang silap, yang kasar itu kelemahan diri saya. Saya minta maaf banyak-banyak, bukan nak tunjuk pandai, nak kongsi sikit-sikit ayat Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah ya. Ahsan.